Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa isu apa? Isu pasal fitnah. Fitnah hak yang dibuat oleh geng-geng taksub Tun Dr. Mahathir, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang. Sekarang ni ada 2 orang. Sekarang ni yang polis dah panggil dan juga LOD dah dibagi kepada Papa Gomo. Sekarang ni 2 orang yang menjadi masalah di dalam negara ni disebabkan pilihan parti politik mereka ni tak jadi kerajaan. Parti yang mereka sokong tu, mereka mengharapkan hari tu boleh jadi kerajaan, tahu-tahu tak jadi kerajaan. Meroyan, sakit rabak, kecewa. Kira macam, dan juga Papa Gomo ni, dia punya anggaran dia kerajaan tumbang tu, tapi tak tumbang. Kan, dia bukan main dia hari tu. Okey, 6 negeri kita tapau, semua kita tapau, semua PHBN tumbang, Penang PHBN tumbang, Selangor PHBN tumbang, semua negeri tumbang. Jadi bila macam kekecewaan di dalam diri ni, keterlaluan, Allahu Akbar. Dia diam sat diri, lepas tu dia tiba-tiba dia keluar, dia fitnah. Sambil-sambil posting-posting dekat dalam Facebook tu, dia post benda-benda hak tak elok, benda-benda hak fitnah. Menteri Agama pun hang fitnah. Allahu Akbar. Menteri Agama tu Papa Gomo, dia bukan orang politik. Apa yang aku tahu, Menteri Agama tu, dia tu suggest daripada Agung, bukan suggest daripada Anwar Ibrahim. Yang dia Pertuan Agung yang suggest Datuk Naim, lantik dia ni daripada Mahkamah Syariah, kita lantik dah bagi jadi Menteri Agama. Yang aku tahu dan yang aku dengar, kan, Menteri Agama tu bukan orang kuat Anwar Ibrahim ke apa, bukan. Dia tu disebabkan Agung yang suggest, dan bila Anwar Ibrahim pi tanya dia, pi bersemuka dengan dia, dia pun ikut saja sebab katanya titah Agung. So dia ikut, dan sekarang ni dia pegang jawatan Menteri Agama. Orang yang tak tentu pasal-pasal hampir fitnah. Tapi bukan nak kata sekali kita ni seronok suka fitnah orang, dia tak ada erti menyesal. Dia akan berterusan berfitnah. Sebab apa? Sebab nak puaskan nafsu dah. Untuk nak puaskan. Sebab dulu dia fitnah, tahu-tahu dia kalah sama. Dia tak puas. Faham tak? Okey, dulu dia ada fitnah orang, lepas tu dah naik mahkamah, tiba-tiba dia kena bayar 1 juta. Seperti mana Papa Gomo kena bayar dekat Anwar Ibrahim 1 juta ringgit, hampir 1 juta, 900,000 lebih. Jadi kepuasan hati dia tu kira memang tak puas. Tiba-tiba dia fitnah pula. Dia akan cari mangsa. Untuk dia nak fitnah, untuk dia nak puaskan nafsu dia tu. Hati busuk dia tu untuk dia nak puaskan. Jadi hak yang Ratu Naga ni pun satu, kan. Boleh pula polis panggil dia, lepas tu dia kira macam dia boleh salahkan Netanyahu tu pula. Kan, dia kira macam dia boleh salahkan kawan tu sebab apa? Post gambar bersama dengan Wan Azizah. Dia boleh bagi alasan macam tu. Ngarut gila puak-puak ni. Jom aku nak bawa dengan hampa bersama-sama, kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Kita harap perkara ini nanti akan disiasat dengan lebih rapi oleh kerajaan, terutama menteri-menteri sebelum ini. Harap begitulah. Baik, kita cerita pula pasal Papa Gomo. Papa Gomo diarah padam hantaran kait Menteri Agama dengan dakwaan seksual. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberi notis 24 jam kepada Papa Gomo untuk menurunkan hantaran Facebook yang didakwa mengaitkan menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Naim Mokhtar dengan dakwaan seksual. Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hiong membenarkan injunksi ex parte yang dimohon oleh Muhammad Naim, sementara menunggu saman fitnah yang difailkan terhadap Papa Gomo selesai. Muhammad Naim memfailkan permohonan itu pada 19 Oktober. Dia mendakwa hantaran itu turut melibatkan video TikTok berdurasi 6 minit 41 saat berhubung ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee memetik ayat Quran. Muhammad Naim mendakwa hantaran itu telah mengaitkannya dengan dakwaan seksual. Menafikan dakwaan itu sebagai tidak benar, dia berkata hantaran itu antara lain menyifatkan dia sebagai seorang penunggang agama Islam dan berdepan dengan tuduhan seksual. Okey, ini antara kenyataan yang dibawa. Komen sikit tentang isu Papa Gomo yang diarahkan pada pernyataan fitnah. Baru-baru ni tadi Peguam Datuk Abidin pun mewakili Datuk telah membenarkan permohonan SPT. Mungkin boleh komen sikit tentang isu tu? Saya tak ada komen lah sebab kes pun dah masuk kan. Kes pun dah ada di mahkamah kan. Saya melaksanakan hak saya sebagai individu.
individu dalam negara mana-mana dia ada hak. Kalau dia rasakan dirinya telah difitnahkan, being defamed, dan dia ada hak untuk mengemukakan dengan harapan pihak yang melakukan fitnah tersebut memberhentikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu saudara kamu sama ada yang menzalimi ataupun yang dizalimi. Kan? Jadi bagaimana kita nak berhentikan orang yang melakukan kezaliman ini, melakukan perbuatan tadi? Iaitu dengan cara kita memfailkan tuntutan di mahkamah, mendapatkan injunksi, memberhentikan dia daripada terus melakukan perbuatan salah tadi. Bukan maknanya kalau kita berdiam diri, tak melaksanakan hak tersebut, selagi itulah dia terus memfitnah dan sebagainya, dan selama itulah dia akan berdosa. Jadi kita nak bantu dia dah daripada sudut tu. Menarik kenyataan apa orang kata Menteri Agama tu Yalah betul, ada satu hadis mengatakan kita hendaklah bantu saudara kita daripada dizalimi dan menzalimi, dan untuk menghalang beliau daripada terus bergelumang dengan dosa fitnah itu, maka tindakan mahkamah telah diambil terhadap beliau, iaitu antaranya expected injunction untuk dia menurunkan posting tersebut. Itu yang pertama. Hari ini juga Ratu Naga dipanggil di Bukit Aman. Saya rasa tak ada penahanan terhadap beliau lah, tetapi dia ambil memberi keterangan berkenaan dengan fitnah dia terhadap Kak Wan. Jadi dia orang ni bermain dengan fitnah ni macam tu je tuan-tuan kan. Sebab itu maki hamun, fitnah dan sebagainya, itu benda tu biasa bagi dia orang. Maki hamun, dia kutuk orang, dia fitnah, benda tu adalah mainan. Dia tak ingat dosa pahala, sebab bagi dia orang tak berdosa tuan-tuan. Bagi dia orang tak berdosa. Memfitnah kita, memaki hamun kita, benda tu tak berdosa. Tapi tak apalah, dia manusia, bukan dia tentukan dosa. Kita pun tak boleh tentukan dosa. Itu Allah SWT yang tentukan dosa pahala. Baik. Okey geng, alhamdulillah geng. Cuba abang tengok apa hak tindakan Datuk Naim. Kita negara Islam dan kita ada, dan kerajaan dan di dalam sistem-sistem di dalam kerajaan ada sediakan saluran-saluran untuk Islam punya, yang Islami. Memang hak yang diperintah oleh Rasulullah kalau untuk mempertahankan diri, ambillah tindakan apa kan. Jadi hampa nak bawa negara Islam yang macam mana lagi kan? Cuba hampa tengok, walau hampa duk kata puluhan tahun, aku pun dulu aku kata ini bukan negara Islam. Negara Islam hanya parti PAS memerintah jadi negara Islam. Kita duk mindset kita yang macam tu. Dan apabila kita ambil tahu apa yang ada di dalam sistem-sistem kerajaan, kita dah, negara kita adalah negara Islam. Negara kita semua perundangan kita tidak bertentangan dengan agama Islam. Semua mengikut saluran-saluran agama Islam. Jika satu-satu undang, satu-satu dasar tu bertentangan dengan agama Islam, of course, ahli-ahli parlimen PAS lah orang yang pertama yang akan bawa usul untuk ubah undang-undang tu, untuk ubah akta-akta tu, untuk apa? Untuk nak tambah baik, untuk nak ikut saluran Islam. Tapi tak ada seorang pun duk nak dia macam dia nak bawa usul, dia nak ubah undang-undang ni, dia nak ubah itu, dia nak ubah rukun negara, dia nak ubah ni. Tak ada. Dan cuba apa tengok daripada ulul amri ni, yang di Pertuan Agong, pemimpin, kita perlu taat. Selagi pemimpin kita ni tidak melanggar agama Islam, tidak buat perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Islam, kita perlu taat. Lainlah kalau macam Perdana Menteri kita buat perkara-perkara yang haram, subhah, perkara-perkara hak yang tahu-tahu kita tahu dia pergi sana dengan ini, dia pergi sini, kantoi, gambar, real memang dia, barulah kita boleh lawan dia, kita boleh tegur dia, kita boleh kritik dia. Dan untuk puak-puak ni kan, satu dia tak faham, ini negara kita negara demokrasi. Sesiapa saja yang langkah kaki masuk ke dalam dunia politik, yang langkah kaki masuk ke dalam dunia politik Malaysia ni, hang boleh dikritik. Hang boleh dikritik walaupun hang ustaz ke, hang agamawan ke, hang siapa ke, tapi bila hang berpolitik, mewakili parti politik, hang boleh dikritik. Tak kira lah hadiah awang hampa duk kata dia ulama lah, tara mana lah. Tapi kalau dia pergi masuk ke dalam dunia politik demokrasi, dia boleh dikritik. And walaupun dia ulama ke apa ke, dia boleh dikritik. Cuba hampa tengok, dia duk kritik orang boleh pula, hadiah awang kritik orang boleh pula, hantam orang, fitnah orang boleh pula.
Kan orang kritik dah tak boleh. Budak-budak dah kata, "Oi, hang lawan ulama. Weh, hang ni hina ulama. Hang ni hina Islam. Ni yang ulama ni pewaris Nabi." Kalau hang tak mau hadiah awang tu dikritik, dihina, dia apa-apa, hang bagi tahu dekat hadiah awang, sila belah, sila keluar daripada politik demokrasi. Okey, itu satu bab. Ini hak yang cara fitnah ni. Fitnah ni, inilah jalan terakhir untuk nak memburukkan seseorang. Jalan terakhir untuk nak menjatuhkan seseorang. Jalan terakhir untuk menghina seseorang. Inilah yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Hina semampu boleh, mereka boleh hina, mereka akan hina, mereka akan hentam, mereka akan balun. Mereka akan buat saja untuk nak menjatuhkan seseorang. Tapi sepanjang 9 bulan, 10 bulan semenjak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ni, semua tak makan ni kita. Sebab Anwar Ibrahim tak jawab pun. Sebab Anwar Ibrahim ni setakat adalah fitnah-fitnah anak-anak dan isteri dia ni adalah fitnah tu dia dah jadi ni. Macam apa nama virus, hampa tak, fitnah yang dikenakan kepada Anwar Ibrahim dan isteri dan anak-anak ni seperti virus. Dia ada je sekeliling mereka ni. Tapi sama ada tubuh badan tu dia nak layan ataupun dia tak mau layan. So banyak sangat fitnah-fitnah terhadap Anwar Ibrahim dan Wan Azizah ni mereka tak layan. Tapi kalau macam mereka layan, sekejap lagi mereka kata, alah koyak lah, apa semua ni kan. Zalim orang lah, saman orang lah. Bukan main lagi. Waktu hang buat tuduhan tu, hang sendiri hang kata, kalau tak betul sila buat sila report polis. Kalau tak betul sila pergi buat laporan polis. Bila orang dah buat laporan polis terhadap ucapan hang, percakapan hang, mulalah hang kata, alu bau kata sikit dah koyak lah. Ini tidak adil lah. Ini kezaliman lah. Hang bukan main lagi, hang duk cabang suruh orang pergi report polis disebabkan percakapan hang tu. Bila orang dah report polis, orang dah ambil tindakan ke hang, mulalah hang macam hang spin kot lain pula. Jadi pembangkang ni macam ni tau. Untuk pengetahuan nampak. Pembangkang ni, okey, dia tuduh sesuatu, dia fitnah sesuatu kepada pihak kerajaan hari ni ataupun kepada ahli-ahli parlimen. So, mereka pun jawab. Mereka jawab disebabkan fitnah dan juga tuduhan mereka tu. Bila dah jawab tuduhan dia tu, mulalah mereka ni pusing kot lain pula. Mereka kait dengan benda lain pula. Sedangkan kita dah tengah bincang bab A. Kan? First kali dia tuduh bab A. Jadi, orang yang dituduh ni pun jawab bab A. Lepas tu, orang yang tuduh dia ni, mulalah bila dia dah mati akal, dia spin benda B pula. Lepas tu, tiba-tiba dia kait benda C pula. Dia kait tu, dia kait ni. Itulah permainan puak-puak ni. Inilah cara-cara puak-puak ni. Jadi itulah kan, ni puak-puak ni cerita dia. Sebab puak-puak ni mereka duk cari makan di dalam dunia politik ni lama dah. Daripada mereka muda lagi. Mereka masuk politik. Oh, politik boleh cari makan. Ratu Naga cuba hamba tengok daripada UMNO duk makan dengan UMNO ni. Tara mana dia duk makan dengan UMNO. Zaman Najib dulu untuk nak jatuhkan Pakatan Rakyat. Ucapan dia viral. Untuk dia nak menjatuhkan Pakatan Rakyat, tahu mana. Lepas tu, dia dipecat oleh Najib. Dia main bersama dengan PKR. Dan apabila dia buat hal di dalam PKR dan sehingga kerajaan tumbang, dia ni dengan tim Zuraidah. Zuraidah kan pengkhianat. Dia kan tim bersama dengan Zuraidah. Zuraidah yang bawa dia main duk bersama dengan Zuraidah. So Zuraidah jadi pengkhianat. Of course lah dia pun pengkhianat. Malah kena pecat sekali. Terus keluar pergi di dalam Parti Bersatu. Dan apabila Zuraidah pun dia dah keluar, dia pergi dengan bersama parti PSM ke parti apa pun tak tahulah. Jadi Pak Yang Ratu Naga ni, sebab dia boleh nampak di dalam Parti Bersatu dengan Muhyiddin ni dia boleh cari makan. Sebab itulah dia kekal bersama sampai hari ni dengan Parti Bersatu. Kemungkinan besar, mana nak tahu, payment dah dulu lagi dah terima kan. Jadi kerja nak kena buat lah. Adalah kontrak tempoh-tempoh, yang penting kena buat kerja. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantarkan manfaat untuk Assalamualaikum.